Assalamualaikum. Bersua kita lagi dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami akan menceritakan satu lagi topik yang menarik. Topik kita kali ini ialah sebahagian sejarah Sulu, Kesultanan Brunei dan suku bangsa Bajau semasa perang di Pulau Cermin. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita dengarkan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Saya cuba menterjemahkan sebahagian daripada menyentuh mengenai peranan dan sumbangan suku Bajau Sama di zaman pemerintahan Kesultanan Brunei zaman dahulu. Bila orang Eropah mula datang ke Brunei di awal abad ke-16, Kesultanan Brunei sudah mempunyai empayar Melayu Islam yang besar. Dia telah melawat Brunei pada tahun 1521 di zaman pemerintahan Sultan Bolkiah. Dia menggambarkan akan kehebatan Kesultanan Brunei dengan saiz ibu negeri Brunei yang menurutnya didiami oleh 25,000 keluarga. Menurut sejarah Brunei, Tarsila Brunei, di masa Sultan Bolkiah lah Brunei menakluki Sulu dan Manila. Semasa lawatan itu, kapal pelayaran Pigafetta menyaksikan satu rombongan armada laut Brunei yang jumlahnya melebihi 100 buah kapal laut yang baru pulang dari menakluki laut sebuah kerajaan di Kuala Kapaus sebelah selatan barat Borneo. Kerajaan itu diserang dan ditakluki kerana berhasrat untuk membebaskan dirinya dari kuasa pemerintahan Brunei dan cuba beralih kepada Jawa untuk mendapatkan perlindungan. Kapten armada Brunei ketika itu ialah anak kepada Raja Luzon. Kenyataan Pigafetta ini membuktikan wujudnya hubungan kekeluargaan antara Brunei Manila seperti yang tercatat dalam Tarsila Brunei. Catatan sejarah di atas jelas menunjukkan bahawa kerajaan Brunei sememangnya satu kuasa besar di wilayah maritim Borneo. Pada abad ke-16 Masehi, kerajaan Brunei menguasai sebuah wilayah pemerintahan yang luas, meliputi sebahagian besar Pulau Borneo dan sebahagian Filipina. Menurut Hurling, Brunei pada suatu ketika merupakan sebuah empayar dan tidak hanya sekadar sebuah kerajaan tebing sungai yang bermaksud Riverine State. Brunei berbanding Sulu merupakan pemerintahan wilayah Filipina di era pra-Filipina yang bermaksud Pre-Philippine Period. Kemunculan Brunei sebagai sebuah kuasa besar disebabkan oleh beberapa faktor. Majapahit tidak berjaya mengembalikan semula kekuasaan ke atas wilayah Melayu selepas kejatuhannya sejak kematian Hayam Wuruk pada penghujung abad ke-14 Masehi. Menjelang abad ke-15, Melaka muncul sebagai kuasa baru menggantikan Maharajapahit, namun wilayah kekuasaannya hanya tertumpu di sekitar perairan semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera.
Dengan ketiadaan kuasa maritim di sebelah Borneo Filipina, ketika itu telah memberi peluang kepada Brunei untuk mengukuhkan kedudukannya dan meluaskan pengaruhnya. Hingga pada tahun 1521, satu dekad selepas kejatuhan Melaka, Brunei telah menjadi kuasa maritim baru di sebelah timur alam Melayu, menguasai beberapa kerajaan maritim, termasuklah pesaing lamanya, yaitu Sulu. Satu lagi faktor yang menyumbang kepada kebangkitan Kesultanan Brunei ialah kedatangan Islam, yang bukan saja menyumbang kepada kekuatan politik, tetapi juga kepada kegiatan perdagangan. Kerajaan Brunei telah mendapat sokongan dari pedagang Islam yang menguasai jalan perdagangan alam Melayu Islam sebelum kemunculan Eropah. Dasar anti-Islam Portugis yang menguasai Melaka ketika itu telah menyebabkan pedagang Islam beralih ke tempat lain seperti Brunei. Kehadiran mereka dengan banyaknya ke Brunei telah menjadikan ibu negeri Brunei menjadi sebuah ibu negeri yang terbesar di dunia Melayu pada ketika itu, seperti yang disaksikan dan ditulis oleh Pigafetta. Di wilayah Borneo, Brunei menjadi sebuah pelabuhan utama kepada kapal-kapal dari China. Aktiviti perdagangan Brunei walau bagaimanapun tidak mungkin dapat menjadi kuasa maritim tanpa wujudnya laluan maritim yang selamat, di mana kegiatan lanun menjadi satu ancaman. Semasa ekspedisi Sulu, Brunei telah menghantar satu armada, yaitu 500 kapal laut. Armada ini tidak dinafikan memainkan peranan yang penting, bukan saja melindungi Sultan Brunei, tapi juga kegiatan perdagangannya. Sebagai sebuah empayar yang besar, amat sukar dari segi politik untuk Brunei mengawal wilayahnya, pemerintahannya yang merangkumi pelbagai kaum etnik. Menurut Brown, empayar Brunei secara keseluruhannya terdiri dari orang Brunei sendiri dan juga bukan warga Brunei, dan golongan bangsawan dan bukan bangsawan. Untuk mengukuhkan wilayah kekuasaan Brunei yang penduduknya lebih banyak dari kerajaan Brunei sendiri, Sultan Brunei telah mengamalkan sistem ketua pengikut, yaitu majikan pekerja. Sistem ini merupakan satu bentuk hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya, di mana pengikut setia kepada ketuanya dan ketuanya memberi hak politik dan keistimewaan kepada pengikutnya berdasarkan kepada hierarki kedudukannya dalam kelompok masyarakat setempat. Sultan Brunei menggunakan sistem ini sebaik mungkin dengan banyak bergantung kepada kesetiaan pengikutnya. Sultan mempunyai kuasa mutlak untuk melantik atau tidak jawatan tertentu di bawah penguasaannya. Sebagai imbalan, mereka yang dilantik berpeluang untuk mendapat bentuk bayaran atau imbuhan, sama ada dari segi material ataupun perkhidmatan. Di masa perang, ketua masyarakat yang dilantik oleh Sultan boleh mendapatkan bantuan untuk menghadapi musuhnya, maka Sultan akan menghantar satu kumpulan hulu balang yang biasanya terdiri dari suku kaum Bajau Iranun dan lain-lain yang memang mempunyai perwatakan yang agresif. Peranan suku Bajau bermula sejak abad ke-16 lagi. Dalam Tarsila Brunei ada dinyatakan orang Bajau memainkan peranan utama di peringkat awal pemerintahan Brunei. Catatan pertama sejarah orang Bajau di Brunei ialah perkawinan
antara Sultan Brunei yang ke-6, Sultan Abdul Qahar, dengan seorang putri dari ketua kaum Bajau yang terkenal di negeri Sabah. Dari perkawinan ini, maka lahirlah anaknya yang bergelar Bendahara Sakam. Semasa pemerintahan abangnya, Sultan Saiful Rijal, Bendahara Sakam memegang jawatan sebagai bendahara, iaitu sebagai Perdana Menteri Brunei. Dia merupakan seorang pahlawan yang hebat, yang sangat setia kepada abangnya. Bila Espanyol menakluki Brunei pada tahun 1578, Sultan Saiful Rijal melarikan diri ke Jerudong dan kemudian ke Pulau Raja. Bendahara Sakam bangkit menentang Spanyol dan berjaya menewaskan Spanyol dan membawa balik abangnya ke Brunei untuk mengembalikan semula haknya sebagai Sultan Brunei. Perperangan dengan pihak Spanyol dikenali sebagai Perang Castilla, War Against the Castilians, dalam sejarah Brunei. Disanjung sebagai pahlawan negara Brunei, Bendahara Sakam telah dianugerahkan jawatan Raja Bendahara yang kemudiannya dikenali dalam sejarah Brunei sebagai Bendahara Sakam. Atas sebab ibunya adalah putri kepada seorang ketua suku Bajau, dia mewarisi banyak wilayah di Sabah. Suku Bajau muncul dalam arena sejarah politik Brunei sekitar awal abad ke-16 atau lebih awal daripada itu. Sesungguhnya suku kaum Bajau telah menyumbang peranan utama dalam sejarah perperangan Empayar Brunei. Mereka diiktiraf sebagai hulu balang yang berani di medan perang. Sebagai benteng pertahanan, Sultan Brunei lebih suka bala tentera yang sentiasa siap siaga untuk menyerang. Maka untuk membenteras penentangan, Sultan Brunei akan mengambil askar yang terdiri dari suku Bajau Iranun dan lain-lain. Keadaan semula jadi, muka bumi Empayar Brunei yang strategik membolehkan ia mampu menghantar bala tentera di mana-mana wilayah kekuasaannya bila diperlukan bagi membendung penentangan kerajaan Brunei. Seperti yang dinyatakan sebelum ini pada tahun 1521, Brunei telah menghantar armada ke laut di bahagian barat selatan Borneo bagi membendung wilayah itu keluar dari jajahan Brunei. Pada tahun 1604, Brunei menghantar ekspedisi perang ke Milau, masa kini negeri Sarawak, juga bagi membendung wilayah itu keluar dari jajahan Brunei. Menurut seorang penulis, orang Bajau mempunyai pengaruh yang kuat dalam kerajaan Brunei yang membantu mengekalkan reputasinya sebagai kuasa maritim di wilayah ini. Sifat orang Bajau sebagai nelayan dan mahir dalam menyelam di laut dalam memang sesuai dalam perang di laut luas. Dalam karya penulisan Spanyol menggunakan istilah Comunes atau Lutaos. Perkataan Lutaos diambil dari perkataan lautan, di mana orang Bajau juga dikenali sebagai orang laut. Dari dokumen Spanyol semasa di kemuncak kerajaan Brunei, orang Bajau memegang jawatan sebagai penjaga laut, iaitu Coast Guard Service.
kawalan ke atas perairan Brunei bukan saja melindungi Kesultanan Brunei, tetapi juga kegiatan perdagangannya dan selaku pengawal pantai. Orang Bajau mempunyai kemahiran mengesan kehadiran kapal-kapal asing dan melaporkan kehadiran kapal asing berkenaan kepada pihak Sultan atau wakil Sultan yang menguasai satu-satu daerah atau sungai sebagai mengiktiraf Kesultanan Brunei. Orang Bajau telah memberi hadiah berupa mutiara. Menurut Brown, sokongan orang Bajau amat penting sehingga 2 kurun kemudian bila mereka mengalihkan sokongan mereka kepada Sultan Sulu, satu kehilangan yang amat besar kepada Empayar Brunei. Sesungguhnya di awal Empayar Brunei, orang Bajau memainkan peranan utama dalam menentukan dasar maritim Empayar Brunei. Orang Bajau di bawah naungan Pangeran Temenggung yang disebut oleh ahli sejarah Spanyol sebagai The Lord of the Kemukens. Menurut Perlembagaan Brunei, Pangeran Temenggung sebagai wazir di Hariki keempat selepas bendahara di Gadong dan Pamenca. Jawatan Pangeran Temenggung sama seperti jawatan Menteri Pertahanan Tentera Laut di zaman moden ini. Selaku penglima tertinggi di armada laut, dia juga digelar sebagai penghulu laut yang bermaksud Lord of the Sea. Orang Bajau bukan saja memainkan peranan mengekalkan reputasi Brunei sebagai kuasa maritim, mereka juga mengukuhkan lagi pengaruh mereka dalam kalangan Kesultanan Brunei bila mereka juga berkahwin dengan aristokrat Brunei. Sebagai sebahagian dari kelompok dunia Melayu, berhubungan politik melalui perkahwinan bukan asing dalam Hariki Kesultanan Brunei. Dengan hubungan yang semakin erat melalui perkahwinan mengukuhkan lagi hubungan antara dinasti Kesultanan Brunei dengan wilayah di bawah naungannya yang terdiri dari pelbagai etnik. Perkawinan antara dinasti Kesultanan Brunei dengan orang Bajau didorong oleh 2 faktor. Pertama, Brunei memerlukan orang Bajau untuk melindungi kerajaan mereka. Kedua, mengukuhkan imej kerajaan Brunei dalam wilayah naungan tanah Bajau. Bagi orang Bajau, melalui perkawinan ini, mereka pula mewujudkan golongan aristokrat Bajau di kalangan mereka, satu hariki tertinggi dalam komuniti Bajau. Dalam tradisi Brunei, selain aristokrat Brunei, terdapat juga golongan aristokrat Raja-Raja Melanau, Raja-Raja Bisaya dan Raja-Raja Bajau. Di kalangan aristokrat Raja-Raja Melanau, gelaran pangeran masih lagi digunakan dan terus wujud dalam masyarakat Melanau sekarang. Gelaran pangeran juga wujud di kalangan masyarakat Bisaya di Sabah, khususnya di Padas Damit. Dalam masyarakat Bajau, gelaran pangeran dan awang juga wujud. Ramai golongan aristokrat Bajau di pantai barat sudah mendakwa mempunyai hubungan dengan Kesultanan Brunei. Di selatan Filipina, segelintir dari golongan keluarga aristokrat juga mendakwa mempunyai hubungan dengan Kesultanan Brunei. Di Tawi-Tawi sebagai contoh, keluarga di Gadong. Dari gelaran pangeran di Gadong terdapat golongan aristokrat Samal. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, perkawinan antara Sultan Abdul Qahar dengan anak kepada ketua Bajau
Brunei telah meluaskan wilayahnya di Tanah Bajau dari Sabah hingga ke Belabak dan Pulau Palawan di selatan Filipina. Dalam tersilah Brunei ada menyebut Kinarut, Patalan yaitu Putatan, Murudu, Banggoy yaitu Bangi, Balabak, Palawan, Cagayan, dan di sebelah pantai timur Lugut yaitu Sugut, dan Memiang antara wilayah di bawah kekuasaan orang Bajau. Tanah Bajau dibahagi-bahagikan di kalangan kerabat di Raja Brunei. Raja Bendahara Sakam melalui ibunya mewarisi wilayah yang luas di Tanah Bajau. Orang Bajau Putatan di bawah kekuasaan Pangeran Temenggung, kakak kepada Sultan Hasan, mewarisi daerah Merudu dan Bangi, dan juga Kinarut, di mana Kinarut telah menjadi kubu kuat anaknya Sultan Abdul Mumin semasa Perang Saudara Brunei. Perang Saudara Brunei bermula pada tahun 1661. Pada tahun berkenaan, Sultan Abdul Mumin mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Brunei yang ke-13 selepas membunuh saudaranya Sultan Ali. Di pihak Sultan Ali yang diketuai oleh anak buahnya Muhyiddin dengan bantuan orang Kedayan menentang Sultan Abdul Mumin. Penentangan ini sangatlah hebat sehingga Sultan Mumin memindahkan kotanya ke Pulau Cermin di hilir Sungai Brunei. Muhyiddin yang mengekalkan pengaruhnya di ibu negeri Brunei mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Brunei, sehingga pada zaman itu Brunei mempunyai 2 sultan. Perang saudara ini telah berlarutan sehingga 12 tahun. Sultan Muhyiddin dibantu oleh penduduk dari sebelah barat yaitu Sarawak, manakala Sultan Abdul Mumin yang telah mewarisi kekuasaan dari ibunya di sebelah utara yaitu Sabah telah dibantu oleh orang Bajau. Di kalangan orang Bajau, Sultan Mumin digelar sebagai orang kaya Rongia. Gelaran di kalangan orang Bajau, dia telah membina kubu yang kuat di Kinarut yang terletak di atas bukit. Di kemuncak perang saudara, Sultan Muhyiddin telah melancarkan beberapa serangan untuk menawan Kinarut, tetapi gagal. Akhirnya Sultan Muhyiddin dengan bantuan orang Sulu telah menewaskan Sultan Abdul Mumin di kubunya di Pulau Cermin. Sultan Abdul Mumin dikatakan raja terakhir di kalangan orang Bajau. Pada pertengahan abad ke-17, Brunei masih dalam kancah perang saudara. Bukan saja telah memusnahkan kuasa ekonomi, tetapi kuasa politiknya, di mana Sulu telah mendapat sebahagian dari wilayah di Borneo Utara, yaitu pantai timur Sabah pada masa kini. Dengan kemunculan pengaruh Sulu, telah berjaya menarik pengaruh orang Bajau. Memihak kepada Sultan Sulu bermakna dengan hilangnya kekuasaan sebahagian dari wilayah kepada Sulu, bermakna hilang juga penyokong dan pengikut setianya, yaitu orang Bajau. Sultan Sulu walau bagaimanapun hanya menguasai sebahagian timur Sabah, sehingga kedatangan British dan orang Bajau di sebelah barat Sabah masih setia kepada kerajaan Brunei dan terus membayar cukai kepada Brunei. Bagi membuktikan kesetiaannya kepada kerajaan Brunei, orang Bajau sering menyerang dan memusnahkan kapal-kapal perang Sulu
di perairan Brunei. Penentangan yang paling kuat dari orang Bajau Mengkabong. Akhirnya pada tahun 1877, Sultan Brunei telah menyerahkan Sabah kepada pihak British. Menurut Black, bila orang Bajau diminta untuk memilih antara pemerintahan British dengan pemerintahan Brunei, orang Bajau lebih selesa dengan pemerintahan Brunei. Kerana Brunei lebih bertimbang rasa dalam mengenakan hukum, walaupun telah menetapkan hukum beratus pikul padi, ia hanya sekadar kata-kata dan mereka boleh membayar dengan apa saja yang ada. Tetapi bagi pemerintahan British, bila menetapkan hukum, bayaran $2 akan tetap dengan nilai berkenaan dan tidak ada pengurangan.